Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan subjek mikrobiologi dan penyakit berjangkit yang bertajuk hepatitis B. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nik Nur Arikan Iramli. Yang kedua, Nurul Alisha binti Sapri. Yang ketiga, Nur Aizah Husna binti Alurzan. Yang keempat, Syazwina binti Muhammad Bakhtiar. Yang kelima, Nurul Elia Natasha binti Anwar dan Nurul Syafina binti Muhammad Zain. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat mendefinisikan pengenalan hepatitis B. Yang kedua, dapat menjelaskan etiologi hepatitis B. Yang ketiga, pelajar dapat menghuraikan epidemiologi hepatitis B. Yang keempat, dapat menyatakan faktor risiko hepatitis B. Yang kelima, dapat mengenal pasti tanda dan gejala hepatitis B. Yang keenam, dapat menyenaraikan kaedah diagnostik hepatitis B. Yang ketujuh, dapat menyatakan rawatan hepatitis B. Yang kelapan, dapat menerangkan komplikasi hepatitis B. Yang kesepuluh, dapat menjelaskan pencegahan hepatitis B. Hepatitis B ialah jangkitan hati yang boleh dicegah dengan vaksin yang disebabkan oleh virus hepatitis B, HBV. Hepatitis B merebak apabila darah, air mani atau cecair badan yang lain daripada orang yang telah dijangkiti virus memasuki badan orang yang tidak dijangkiti. Jenis hepatitis B terbahagi kepada dua, iaitu akut dan kronik. Etiologi. Yang pertama adalah hubungan seksual tanpa perlindungan dengan seseorang yang dijangkiti. Yang kedua, berkongsi jarum ataupun syringe bukan steril dengan seseorang yang dijangkiti. Menggunakan item yang digunakan oleh seseorang yang dijangkiti tetapi tidak disterilkan dengan betul, iaitu mendapatkan tatu atau menggunakan pisau cukur seseorang untuk mencukur. Etiologi yang seterusnya adalah hubungan langsung atau pendedahan kepada cecair yang boleh dijangkiti, contohnya darah, air mani dan lain-lain, ataupun terdedah kepada luka yang terbuka. Akhir sekali, dilahirkan daripada seorang ibu dengan penyakit hepatitis B. Epidemiologi. Dianggarkan kira-kira 2 bilion orang di seluruh dunia mempunyai bukti jangkitan HBV dahulu atau sekarang. Dan sebanyak 296 juta individu adalah pembawa kronik, iaitu positif untuk antigen permukaan hepatitis B. Kelaziman keseluruhan hepatitis B dilaporkan ialah 3.5%. Walau bagaimanapun, ia berbeza-beza bergantung pada kawasan geografi. Kelaziman tertinggi di Pasifik Barat menyumbang 116 juta jangkitan. Diikuti oleh wilayah Afrika menyumbang sebanyak 81 juta jangkitan dan kemudian rantau Mediterranean Timur dan Asia Tenggara masing-masing menyumbang sebanyak 60 juta jangkitan. Epidemiologi. Di kalangan kanak-kanak berumur kurang daripada 5 tahun, prevalent HBV kronik adalah kurang daripada 1%. Kelaziman yang lebih rendah pada kanak-kanak berumur kurang daripada 5 tahun mencerminkan keberkesanan program vaksinasi global terhadap hepatitis B. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan untuk perlindungan vaksin yang lebih tinggi, khususnya vaksin HBV dos kelahiran untuk menghapuskan sepenuhnya jangkitan HBV dalam kalangan kanak-kanak. Ini merupakan gambar rajah segitiga epidemiologi hepatitis B. Faktor-faktor risiko. Nombor 1, menjalani seks yang tidak dilindungi. Nombor 2, kongsi atau guna item atau prosedur yang tidak steril. Nombor 3, hidup bersama atau menjaga ataupun terdedah kepada individu yang mengalami hepatitis B kronik. Nombor 4, bekerja atau tinggal di kemudahan institusi penjara ataupun hospital. Saya akan menerangkan tentang tanda-tanda dan gejala bagi hepatitis peringkat akut. Yang pertama adalah demam, anoreksia, fatigue, nausea dan vomiting, sakit perut dan sakit sendi. Bagi tanda dan gejala peringkat hepatitis B kronik adalah jaundice, nausea dan vomiting, komplikasi hati, kembung perut atau bengkak seperti kegagalan hati dan kanser hati.
Ujian diagnostik untuk hepatitis B adalah ujian antibody terhadap Hep B, iaitu saringan diri sendiri dan orang sekeliling. Ujian darah ataupun blood test. Hepatitis B surface antigen ABSAG ialah antigen di permukaan hepatitis B. Keputusan ujian ABSAG positif atau reaktif menunjukkan orang itu dijangkiti hepatitis B. Ujian ini boleh mengesan kehadiran sebenar virus hepatitis B yang dipanggil antigen permukaan di dalam darah seseorang. Jika seseorang itu didapati positif, maka ujian darah lain diperlukan untuk menentukan sama ada jenis Hep B peringkat akut atau kronik. Oleh itu, keputusan ujian ABSAG yang positif bermaksud anda dijangkiti dan boleh menyebarkan virus hepatitis B ini kepada orang lain melalui darah sendiri. Ujian darah yang kedua adalah hepatitis B surface antibody, iaitu anti-HBs. Ia menunjukkan antibody di permukaan hepatitis B. Keputusan ujian anti-HBs ini menunjukkan sama ada seseorang itu positif atau reaktif, menunjukkan seseorang itu telah pun mendapat perlindungan daripada virus hepatitis B. Perlindungan ini kemungkinan daripada penerimaan vaksin hepatitis B ataupun sejarah silam yang pernah kena hepatitis B yang berjaya pulih sebelum ini. Ini bermakna seseorang itu telah pun kebal dan dilindungi daripada virus hepatitis B dan tidak boleh dijangkiti dan tidak boleh menyebarkan virus hepatitis B ini kepada orang sekeliling. Ujian yang kedua pula adalah ujian ultrabunyi, iaitu electrography atau ultrabunyi yang dilakukan untuk mengetahui keadaan hati ataupun tahap kerosakan hati itu. Biopsi hati pula dilakukan, iaitu mengambil sampel kecil dari hati menggunakan prosedur non-invasif untuk mengenal pasti tahap kerosakan hati. Ini merupakan contoh keputusan ujian darah. Yang pertama adalah HBsAg positif dan anti-HBs negatif menunjukkan chronic HBV infections, dan HBsAg negatif dan anti-HBs positif menunjukkan immune to HBV, dan HBsAg negatif dan anti-HBs negatif menunjukkan unprotected, memerlukan vaccinations. Dan yang terakhir adalah HBsAg positif dan anti-HBs positif menunjukkan chronic HBV infection. Seterusnya, kita akan masuk kepada rawatan. Rawatan mempunyai dua, iaitu rawatan untuk hepatitis B acute dan rawatan untuk hepatitis B kronik. Dalam rawatan hepatitis B acute, dalam kes-kes acute, gejala biasanya tidak hadir sendiri dan jangkitan akan hilang sendiri. Anda atau orang yang anda sayangi akan dipantau untuk melihat sama ada terdapat sebarang perubahan pada keadaan anda. Walau bagaimanapun, jika terdapat gejala, doktor akan menasihati mendapatkan rehat yang mencukupi dan pengambilan cecair seperti minum air sehari 2 hingga 3 liter serta mempunyai diet yang seimbang seperti makan makanan yang berprotein tinggi dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Seterusnya, anda atau orang yang anda sayangi mungkin perlu dimasukkan ke hospital dan diberi rawatan jika gejala bertambah buruk. Doktor mungkin menetapkan ubat penahan sakit di kaunter untuk sebarang sakit perut atau ubat antivirus untuk mendapat komplikasi hati akut. Seterusnya, kita akan masuk kepada rawatan hepatitis B kronik. Biasanya untuk rawatan kronik ini, doktor akan bagi ubat kepada pesakit hepatitis B inilah. Antara ubatnya adalah ubat antivirus dan dikenali sebagai ubat tablet tenofovir atau entecavir. Ubat ini akan melawanlah jangkitan HBV atau hepatitis B ini. Ia juga boleh kurangkan kerosakan hati. Selain itu, doktor akan memberi injection melalui ubat vial, iaitu ubat interferon yang dikenali sebagai interferon alpha 2b versi sintetik protein. Dan tindak balas ubat ini semula jadi yang dihasilkan oleh badan.
Seterusnya, doktor akan memberi suntikan interferon alfa 2B. Fungsi ubat ini untuk sekat pertumbuhan virus HPV yang berada dalam tubuh pesakit. Selain daripada pemberian ubat, rawatan ini juga boleh dibuat melalui pemindahan hati bagi mengelak risiko tinggi mendapat komplikasi atau kematian. Kita akan masuk kepada komplikasi pula. Bagi komplikasi hepatitis B ini, pesakit itu akan mendapat cirrhosis di mana hati tidak dapat berfungsi dengan baik kerana kerosakan jangka panjang. Seterusnya, kanser hati dan kegagalan hati. Bagi hepatitis fulminant pula, akan terjadinya najis hitam atau black stool, muntah darah atau dikenali hematemesis. Ketiga, pada bahagian abdominal akan membengkak dan akhir sekali berubah tingkah laku atau tahap kepekaan. Namun, terdapat cara untuk mencegah dari berlakunya hepatitis B ini. Yang pertama, kita harus dapatkan vaksin hepatitis B. Yang kedua, kita harus amalkan seks yang sihat, iaitu dengan memakai kondom. Yang ketiga, jalani pemeriksaan atau ujian hepatitis B untuk langkah berjaga-jaga. Yang keempat, jangan mengambil darah. Yang kelima, jangan berkongsi peralatan peribadi seperti syringe, shaver. Yang keenam, pastikan peralatan yang sterile semasa prosedur. Yang ketujuh, elakkan melancong ke tempat yang berisiko. Yang ke-8, amalkan diet yang sihat dan seimbang. Yang ke-9, senaman rutin untuk kekal cugas. Dan yang terakhir, berhenti merokok ataupun alkohol, kerana kedua-dua ini mempunyai bahan yang berbahaya. Okey, ini adalah video yang berkaitan dengan hepatitis B. So, kita saksikan. Hepatitis B is a virus that can damage your liver and can even cause cancer. It is spread when infected bodily fluids enters the body. Hepatitis B can live in bodily fluids such as blood, semen, vaginal fluid and anal fluid. A woman with hepatitis B can give it to her baby during birth. You can get it having sex without condoms and water-based lube, sharing needles or other drug-injecting equipment like tourniquets and spoons, sharing unsterilised tattoo and piercing equipment, even sharing razors, toothbrushes and ceremonial tools. A tiny amount of blood, too small to see, is enough to get it. Hepatitis B is not spread through sharing food or drinks, breastfeeding, hugging, kissing, holding hands, coughing or sneezing. Many people with chronic hepatitis B often don't feel sick and won't even know they have it. Some adults and children and most babies who are exposed to hepatitis B will go on to develop a chronic or lifelong infection. If they do become sick, it can take a long time to happen. Slowly, over many years, they may get tired and run down. They may feel sick, their belly and or ankles may start swelling, or their eyes or skin might start turning yellow. The only way to know for sure is to get a blood test at your doctor's, your local health clinic, your Aboriginal medical service, or sexual health clinic. If the blood test says you've got hepatitis B, don't worry, there are treatments available, but not everyone needs it straight away. Make sure to see your doctor every 6 to 12 months for a checkup. So if you do start to get sick, the doctor can help you get medicine to feel better again. It's much better to be safe than sorry. It's really important to let people close to you know. Your sexual partners, people you inject with, and family and people you live with can be put at risk. They should get a blood test too. If you need help letting someone know, a health worker can do it for you, or help you with this. The best way to stop getting hepatitis B is to get tested and get vaccinated. The government gives all new babies a vaccination, and adults at risk can be vaccinated too if they've never had it. For us all to be safe and healthy, never sharing needles, syringes, ceremonial tools, toothbrushes and razors, and using condoms and water-based lube are the easiest ways to stop getting or spreading hepatitis B. If you want to find out more, you can call the people at Hepatitis WA on these numbers, or you can go online at hepatitiswa.com.au. Look after your blood. Ini ialah link. Ini semua merupakan link yang kami buat sebagai rujukan untuk setiap assignment ini. Itu sahaja presentation kami semua. Mohon maaf jika ada silap dan salah. Next, kita bergerak kepada beberapa soalan. Di sini kami sediakan 3 soalan, iaitu apakah 2 etiologi bagi Hep B? Yang kedua, nyatakan 2 pencegahan untuk mengelakkan berlakunya hepatitis B. Dan yang ketiga, iaitu apakah tanda dan gejala hepatitis B? Okey,
Okey, tadi kami telah nyatakan beberapa soalan. Okey, ini merupakan jawapannya. Okey, nombor 1, hubungan seksual tanpa perlindungan dengan seseorang yang dijangkiti. Terusnya, berkongsi syurins ataupun jarum bukan steroid dengan seseorang yang telah dijangkiti. Okey, bagi jawapan nombor 2 iaitu dapatkan vaksin hepatitis B dan amalkan seks yang sihat dengan memakai kondom. Yang ketiga, iaitu demam dan fatigue, itu letih. Itu saja, thank you.